Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din wa qur rabbi zidni 'ilma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, seluruh saf kepimpinan surau, para asatizah, imam, Bilal, dan semuanya. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah, inayah daripada Allah, terus menerus kita istiqamah dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa membimbing kita, sentiasa memberikan taufik hidayah kepada kita hinggalah ke akhir hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus menyambung pengajian kitab kita, iaitu kita masih lagi membicarakan seruan Allah Subhanahu wa taala tentang keimanan, keutamaan orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Baik, bagi yang ada kitab, muka surat 403 yang di tengah tu ya. Al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Kata pengarang kitab, kesaksian itu tidak diterima kecuali dari orang-orang yang beriman. Kesaksian dari orang fasik atau derhaka itu tidak diterima. Jadi tuan-tuan, orang beriman ni, Masya Allah, Tabarakallah, kalau dia menjadi saksi, kesaksian dia itu diterima. Kerana ada orang, ada golongan yang tidak diterima penyaksian dia. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan terima penyaksian dia selama-lamanya. Jadi tuan-tuan, bukan semua orang ni yang orang kata apa, kita sebut apa, layak ataupun diterima penyaksian dia. Kerana ada di sana orang yang fasik, orang yang engkar kepada Allah. Bagaimana seseorang itu dia engkar kepada Allah, melakukan dosa, dan dia nak menjadi saksi, maka kesaksian dia itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, orang-orang yang beriman, percaya kepada Tuhan dengan keimanan yang benar, percaya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutuskan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yakin terhadap agama yang dibawa. Jadi tuan-tuan, orang beriman ni kita maklum dah, banyak kali dah pengarang sebut, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan yakin terhadap agama yang dibawa, iaitu agama Islam. Innad dina indallahil Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Maknanya siapa yang mencari selain daripada Islam tidak diterima. Hanya Islamlah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepercayaan kepada Rasul alaihissalam dan kitab yang menyebabkan Allah menjaga mereka di dunia dan akhirat. Jadi tuan-tuan, ada kisah di sini, iaitu tentang seorang sahabat bernama Asim bin Sabit. Mungkin tuan-tuan jarang dengar.
Saya pun tercari-cari juga kisah dia ni. Asim bin Sabit. Yang mana dia ni orang yang beriman pada Allah. Dia juga berperang dalam peperangan Uhud dan dia membunuh orang kafir. Sehingga kan orang kafir yang dia bunuh tu, ibu dia nak membalas dendam. Ibu dia bagi tawaran, offer, siapa yang boleh bawa kepala sahabat bernama Asim bin Sabit radhiyallahu anhu ni, dia nak bagi ganjaran lah, ada imbuhan dia. Dia nak minum arak dalam tengkorak kepala Asim bin Sabit radhiyallahu anhu. Jadi bagaimana Allah menjaga dia? Disebabkan dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga mereka dunia dan akhirat. Baik, hal ini disebutkan dalam hadis mengenai perang Ar-Raji'. Perang Ar-Raji' ni pun jarang-jarang kita dengar kan. Ar-Raji', perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang apa lagi, Mu'tah, perang apa lagi. Biasa kita dengar. Kalau perang Badar tu memang sangat kita dengar, Badar, Uhud. Ini perang Ar-Raji'. Yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritakan tentang kisah ini. Hadis tersebut menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan 10 orang yang dipimpin oleh Asim bin Sabit Al-Ansari. Mereka berangkat ke Usfan dan Mekah. Kisah dia tuan-tuan, ada Bani, apa nama Bani itu tuan-tuan? Mereka ni berpura-pura nak memeluk agama Islam. Dia berlakon je. Kemudian dah dia memeluk agama Islam, dia kata kami perlukan pendakwah, guru-guru yang mengajarkan agama kepada kami. Maka Nabi SAW utuskan, antaranya maknanya Asim bin Sabit radhiyallahu anhu. Pergilah. Rupa-rupanya mereka ini menipu. Rupa-rupanya mereka nak bunuh sahabat Nabi SAW yang Nabi SAW utuskan ini, tuan-tuan. Jadi mereka berangkat pergi ke Usfan dan Mekah ni. Bani Lahyan dan kabilah Huzail. Inilah. Mungkin kalau tuan-tuan baca dalam kitab sirah, apa tu sirah tu? Rahiqul Makhtum. Kitab sirah lah. Tuan-tuan cari bab perang Ar-Raji' ni. Dia ada bagaimana orang kata apa nama, mereka merancang, mereka buat tipu helah. Tujuan dia nak bunuh orang Islam, dia nak bunuh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Bani Lahyan dan daripada kabilah Huzail. Mengikori langkah mereka untuk menemui 100 orang kawannya yang bertugas sebagai pelempar. Jadi dikepunglah dia orangnya. Mereka tak ramai, 10 orang, 6 orang je. Dikepung oleh 100 orang. Dia ingin mengepung mereka. Bani Lahyan berkata, kamu berjanji dengan kami tidak akan membunuh seorang pun, walau di mana sahaja kami singgah. Kemudian Asim berkata, saya tidak akan singgah di tempat orang musyrik. Jadi mereka ni yang kepung Asim bin Sabit dan kawan dia ni, mereka suruh serah diri lah. Serah diri. Kerana apa? Asim ni orang yang nanti mereka dapat bayaran lah kalau tangkap dia, pergi bunuh dia, bagi kepala dia, terkorak dia daripada apa nama perempuan tu tuan-tuan, ada depan sikit tu. Jadi beri kepada ibu, yang mana seorang ibu yang mana anak dia dibunuh oleh Asim dalam peperangan Badar, peperangan Uhud. Maaf tuan-tuan, peperangan Uhud. Jadi Asim kata, saya tidak akan singgah di tempat orang musyrik. Kemudian bila mana dia tak nak serah diri, dia nak lawan lah, dia nak mati syahid lah, Asim bin Sabit ni. Maka kata Asim bin Sabit, wahai Tuhan, sampaikanlah kepada Rasulmu tentang keadaan kami.
Maknanya kata Asim bin Sabit, maknanya ya Allah sampaikanlah mana keadaan kami ni, kami dikepung, kami akan dibunuh. Kami lawan walaupun kami jumlahnya sedikit. Bani Lahyan telah membunuh mereka. Dalam kejadian itu Asim terbunuh di tangan 7 orang. Jadi terbunuhlah Asim bin Sabit radhiyallahu anhu. Dan masya-Allah tuan-tuan, Asim bin Sabit ni Allah Ta'ala jaga jasad dia. Dia berkata, ya Allah, jagalah tubuhku, jasadku sebagaimana aku menjaga agamamu ya Allah. Sampai maknanya kita biasa kalau dah jasad ni, kata apa, macam-macam lah orang kafir boleh buat, kita tak ada daya upaya, tak nak lawan, kita dah mati. Tetapi tuan-tuan, Asim bin Sabit, masya Allah, Allah jaga dia punya jenazah dia. Namun begitu, Khubayb bin Adi dan Zaid bin Dutnah dan beberapa yang lain terselamat. Ada yang terselamat, tetapi Asim bin Sabit ni telah dibunuh kerana dia lawan dengan mereka ni. Mereka menyetujui perjanjian tersebut. Kemudian jenazah Asim atau salah seorang anggota badannya dihantar kepada kaum Quraisy, hal ini supaya mereka mengetahuinya. Jadi wanita tu yang anak dia dibunuh oleh Asim dalam peperangan Badar ni, Quraisy, orang Quraisy. Maka dia kata, dia dah bagi tawaran tu. Maka dia orang nak hantarlah kepada Quraisy. Mereka ni yang membunuh ni Bani Lahyan. Bani Lahyan daripada kabilah Huzail. Hal ini supaya mereka mengetahuinya. Seterusnya pembunuhan Uqbah bin Mu'id al-Umawi, Musaffa' bin Talahah dan Kilab saudaranya dalam perang Badar. Yang terbunuh tuan-tuan nama dia Musaffa' bin Talahah, anak kepada perempuan tu. Nama perempuan tu Sulafah. Ibunya Sulafah menyatakan, anaknya memberitahu saya mendengar seorang lelaki berkata, tangkaplah dia, saya berjanji jika Allah SWT memungkinkan untuk mendapatkan kepala Asim, maka kami akan menuangkan arak di mulutnya. Maknanya dia dendam betul lah, kerana dalam peperangan Badar Asim radhiyallahu anhu telah membunuh anak dia. Jadi ibu dia kata dia nak kepala tu, dia nak tuang arak dalam mulut Asim tu. Namun begitu, apakah berlaku? Kami menjawab, sesungguhnya Allah melindungi orang-orang yang beriman dan memelihara dan memberi pertolongan kepadanya di dunia. Jadi jenazah dia di dunia lagi Allah Ta'ala pelihara. Kalau akhirat lagilah Allah Ta'ala jaga. Dunia Allah Ta'ala jaga dia punya jenazah dia. Masya Allah, tabarakallah. Lalu apakah yang berlaku? Mereka pergi ke arah jenazah Asim untuk mengambil kepalanya. Bila mana Bani Lahyan ni yang membunuh Asim ni dah bawa hantar pergi kepada orang Quraisy, maka dia orang nak ambil lah, nak pergi ambil kepala dia lah, kepala Asim bin Sabit ni radhiyallahu anhu. Kemudian bila mereka ni pergi ke arah jenazah Asim ni radhiyallahu anhu, dia nak ambil kepala dia. Kemudian Allah SWT melepaskan lebahnya sehingga kaum Quraisy tidak dapat menghampiri badannya. Lebah tu tuan-tuan ada pada maknanya melindungi jenazah Asim radhiyallahu anhu. Tak dapat dia orang nak ambil. Maknanya lebah ni kalau seekor tahanlah. Kalau dah beratus, mungkin beribu ekor, pengsan kemungkinan mati lah kan. Kalau terbuan dengan lagi yang kata bisa lagi. Jadi orang tak boleh nak ambil kepala jenazah Asim radhiyallahu anhu. Mereka berkata, kami akan mengambil kepalanya pada waktu malam. Jadi dia kata ada siang ada lebah, kita tunggu malam lah. Lebah tu dah beredar, nanti kita datang malam pula. Pada malam tersebut
Allah SWT menurunkan hujan sehingga berlakunya banjir. Masya Allah, kuasa Allah Ta'ala, tuan. Siang hari lebah, mereka tak boleh ambil kepala Asim. Malam hari pula turun hujan pula, banjir pula. Masya Allah, Allah Ta'ala jaga jasad Asim radhiyallahu anhu. Baik, badan Asim dihanyutkan air supaya mereka gagal menjumpainya. Allah SWT menjanji bahawa tubuh Asim tidak akan disentuh oleh kaum musyrik. Jadi Allah Ta'ala pelihara. Golongan musyrik tak boleh nak ambil kepala, tak boleh nak sentuh jasad Asim radhiyallahu anhu. Baik, Allah SWT, Allah Maha Besar, Allah SWT telah menjaga badan Asim dengan melepaskan lebahnya di waktu siang, mana siang lebah, dan menurunkan hujan pada waktu malam. Mengapa? Kenapa, tuan-tuan? Kata pengarang, hal ini disebabkan Asim telah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Badar pun Asim radhiyallahu anhu, tuan-tuan, dia berkata, kalau musuh dekat, musuh agak jauh, aku panah. Kalau dia menghampiri dengan pedang lah, kalau ataupun jauh, tombak boleh, panah pun boleh. Tapi yang kalau jauh sangat, panah lah. Tombak ni dia tak terlalu jauh. Jadi mana jarak yang jauh, panah. Dekat, tombak. Dekat lagi, pedang. Maka Nabi SAW bersabda, maknanya ikutlah cara Asim ni, mana cara dia berperang, mana skill dia tu, kata Nabi SAW. Hal ini disebabkan Asim telah menolong Allah SWT. Itu Allah SWT berjanji untuk menjaga orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Baik, Allah SWT menjadikan keimanan dan amal soleh sebagai kunci kehidupan yang aman di dunia. Orang-orang yang beriman akan mengecapi kehidupan yang sejahtera. Iman ni, tuan-tuan, Masya Allah, kita yang dah jadi orang Islam dari sejak kecil ni, mungkin kita rasa mungkin biasa-biasa je. Bagi orang yang baru memeluk agama Islam, dia mengenangkan dosa-dosa dia yang lampau, dia rasa bernilainya Islam tu. Menangis-nangis dia. Pergi buat umrah, pergi buat haji. Dulu tak ada janggut, dah simpan janggut dengan pakai serban, dengan pakai ridak dan sebagainya. Dia orang kata apa? Seronok. Orang kata mana rasa happy sangatlah dengan Islam tu. Nah, maknanya Islam, agama Islam tu, iman ni, masya-Allah, kita akan dapat mengecapi hidup yang sejahtera, sumber kebahagiaan, bahagia, dan juga kejayaan. Qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjaya orang mukmin. Hayya 'alas salah, mari menuju kejayaan, kejayaan yang sempurna. Oleh itu Allah SWT berjanji memberi pertolongan kepada orang-orang yang beriman di bumi dan menggantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Sebab itu sahabat Nabi SAW, sebelum dia dibunuh, dia minta, saya nak solat dulu. Saya nak solat. Dia solat, berapa rakaat, solat. Dan dia kata, kalaulah kalaulah orang kafir tak kata, ni penakut lah tu. Tu yang dia solat tu, penakut. Takut mati. Kalau orang kafir, musuh Islam tak kata, aku ni takut mati sebab tu minta solat, nescaya aku tambah lagi rakaat. Tapi kalau kerana orang kafir hina, kata penakut orang Islam ni, biar nak bunuh minta solat pula. Maknanya kalau bukan kerana dihina oleh orang kafir tu, dengan mengatakan bahawa orang Islam ni penakut, sahabat Nabi SAW ni pengecut, tak berani, bila mana nak dibunuh, nescaya dia tambah lagi solat. Masya Allah, tuan-tuan, para sahabat Nabi SAW. Jadi orang beriman ni, Allah beri pertolongan dia di bumi ni, menggantikan ketakutan mereka dengan keamanan. Mereka nak dibunuh pun mereka tak gentar.
nak dibunuh ni tuan-tuan takutlah. Kan? Tapi mereka sedikit pun tidak merasa takut. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah itu dia tidak takut dan dia tidak bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka itu beriman dan takwa pada Allah. Masya Allah, iman ni tuan-tuan, Masya Allah, hari-hari kita kena cerita iman. Supaya bertambah iman, bertambah yakin, bertambah rajin kita untuk beribadah. Iman kepada Allah SWT. Baik, syaratnya mereka tidak dibenarkan menyengutukan Allah SWT dengan sesuatu pun. Maknanya kalau beriman pada Allah, dia tidak menyengutukan Allah, dia tidak mensyirikkan Allah SWT. Baik, Allah SWT berfirman, wa'adallahu alladhina amanu. Ini semua tuan-tuan tentang iman kepada Allah. Wa'adallahu alladhina amanu, Allah menjanjikan orang yang beriman dan beramal saleh. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa aminus salihat. Allah menjanjikan orang yang beriman dan beramal saleh dalam kalangan kamu. Apa janji Allah? Wa aminus salihati la yastakhlifannahum fil ardi. Bahawa dia akan menjadikan mereka khalifah yang memegang kuasa di bumi. Di zaman Bani Israel. Pada awalnya Bani Israel itu dikejar oleh Fir'aun. Kemudian Bani Israel selepas matinya Fir'aun dan bala tentera dia, maka siapa yang menjadi khalifah memegang kekuasaan? Iaitu Nabi Musa AS dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Musa, Bani Israel itu. Maknanya daripada sejak dulu lagi tuan-tuan, sejak pada zaman Nabi-Nabi Rasulullah SAW dahulu lagi, orang beriman, Allah Ta'ala janji Allah jadikan mereka khalifah, dan Allah berikan mereka memegang kuasa di bumi. Seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ketika mana dia dibuang dalam telaga itu, maka Allah berfirman, nanti kamu Yusuf, kamu akan bagi tahu kepada abang-abang kamu, wahum la yash'uru, dan mereka pun tak kenal kamu lagi pada saat itu. Bila Allah berfirman tu, masa Nabi Yusuf kena buang, dia kecil lagi, bahawa nanti dia akan memegang kekuasaan. Dia ada kata apa, kalau datang nak minta bantuan itu melalui, maknanya jumpa Nabi Yusuf, abang-abang dia datang. Dan Nabi-Nabi Rasulullah SAW yang lain, kisah-kisah orang beriman, Allah berikan mereka kuasa, Allah jadikan mereka khalifah. Syarat beriman pada Allah, beramal saleh. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Sebagaimana dia menjadikan orang yang sebelum mereka, dan dia akan menguatkan agama mereka Islam yang telah diredai untuk mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Wala yumakkinan ni makna Allah kuatkan agama. Orang Islam hari ni ramai tuan-tuan, tapi bukan semua agamanya kuat. Umat Islam hari ni tuan-tuan, Masya Allah, anak-anak muda khususnya dah sanggup beli tiket Blackpink. Dan sedih juga tengok orang muda-muda ni. Kadang-kadang bila artis yang mereka puja tu perempuan, dia lelaki, maka dia kena berjoget. Bila dia joget, dia jadi sotong lah. Yang faham-faham, tak faham sudah tuan-tuan. Jadi sedih lah tuan-tuan. Pukul 4 dah bagi beratur. La haula wala quwwata illa billah. Kalau pukul 4 tunggu asar tu bagus juga. Jadi agama ni tuan, Masya Allah, tabarakallah, agama ni tuan, dia kena meningkatkan iman itu, dia kena cakap, dia kena fikir, tadabbur. Kalau Al-Quran tu tadabbur, fikir, sehingga meningkatkan iman, muhasabah, tingkat iman. Kalau tak, manusia tentu. Jadi Allah
menguatkan agama itu. Ya? Maknanya agama Islam yang telah diredainya untuk mereka. Ya, wa limakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan dia juga menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Yakin dengan pertolongan Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib. Sebab itu kalau kita baca kisah-kisah, contohnya pembukaan kota Mekah, kita baca tu semangat. Semangat. Kalau di negara kita ni pembukaan apa wallahualam. Pembukaan, kalau di Saudi pembukaan apalah, tempat sukaria, tempat pembukaan konsert ke apa ke benda lah, taman tema ke apa ke benda tak. Maknanya tuan-tuan, umat Islam hari ni dia kena didedahkan dengan kisah-kisah sejarah Islam supaya maknanya menaikkan semangat, supaya bertambah cinta kepada Islam, supaya bulan-bulan Islam itu dihormati. Bulan-bulan Syakban, bulan Rajab. Ini bulan Syakban mula ada konsert-konsert ni. Bukan kita nak sentuh semua benda. Mungkin kalau asatizah ustaz, kamu ustaz, kita solat, puasa, haji, umrah, akikah. Cerita tu. Duduk diam-diam. Bukan kita makna kita tak boleh sentuh lah. Boleh. Tapi tuan-tuan kita cerita apa? Maknanya kita nak menyedarkan ummah. Maknanya supaya insaf. Cukup-cukuplah tuan-tuan dengan segala hiburan-hiburan. Mungkin kalau kita berdebat dengan orang yang berfikiran agak dunia ke apa ke benda, atau Allah alam lah. Mungkin dia kata, ustaz jangan jadi katak buah tepurung. Ini tahun 2023. Tahulah, saya tahulah 2023. Saya tak adalah ni. Itu ekonomi, itu pelancongan, itu adalah hiburan, itu adalah menghilangkan stres sebagainya. Itu adalah hobi, itu tak ada sekat. Betul, tak ada. Tetapi tuan-tuan, kita nak cerita bagaimana kita nak kenangkan balik kegemilangan Islam. Itu. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, tahap iman yang bagaimanalah tuan-tuan, sampai tahap Allah gantikan daripada ketakutan kepada keamanan. Yang mana yang memberikan aman itu, menghilangkan rasa takut itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya'budunani la yusyriku bi syai'a. Maknanya tuan-tuan, mereka terus beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Maknanya tidak syirik kepada Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur ingkar sesudah itu, maka mereka itulah yang derhaka. Surah An-Nur ayat 55. Kita boleh sentuh sikit lah tuan, contoh tentang filem ke drama kan. Pengarah ke, dia penerbit ke tuan-tuan, jangan sentuh isu agama. Bukan tak boleh sentuh isu agama, maknanya jangan dalam skrip tu, maknanya contoh, seorang tu tanya, contohlah dia Islam ke kafir ke tak tahulah kan. Itu dah burger apa? Daging. Ini daging BABI. Nak try? Nak try? Ataupun tuan-tuan, babak dia duduk usap anjing. Anjing ni tuan-tuan, masya-Allah, memanglah adalah hukum fiqah. Maknanya diguna untuk perburuan, memburu. Askar poli nak cari orang tertimbuh tanah, nak cari, takkan orang nak hidu, orang tak kuat hidu, bau orang, manusia ni tak kuat, dia cari suruh anjing. Itu ada dalam hukum fiqah lah. Saya pun tak bercadang nak cerita fiqah tu. Tetapi tuan-tuan, kalau maknanya orang kata percakapan dalam drama ke filem tu tuan-tuan, maknanya menjadi orang salah faham, ataupun mereka yang tidak kuat berpegang dengan Islam, akidah dia tak, akidah ahli sunnah wal jamaah dia tak kuat, tak kukuh, dia dan jahil, dia dengar-dengar, ia tak ia juga. Kamu kalau nak pilih agama selain pada Islam pun. Jadi tuan-tuan, benda-benda ni tuan-tuan nak kena tengok, nak kena orang kata
Bukan kita kata semua tu salah. Sebenarnya kita kena kaji satu persatu betul. Kena siasat. Nah, tetapi tu jangan ada unsur-unsur yang melemahkan lagi keimanan umat Islam. Dah tak kuat mana dah, hiburan dah banyak dah. Masuk lagi tuan-tuan. Perkataan-perkataan atau ucapan-ucapan yang wal-iyadzubillah min zalik. Kalau cukup syarat dia, murtad keluar daripada Islam. Saya tak kata murtad, tapi kalau dia itu memang orang Islam, orang Melayu, tapi kalau dia mengeluarkan perkataan, walaupun dia kata dia berlakon, jadi semua benda ni tuan-tuan kena ambil kira. Kerana ini keimanan tuan-tuan, dia antara iman dengan kufur. Dia tak jauh je. Silap cakap, silap keyakinan, silap wal-iyadzu billahi min dzalik. Maka tanda Allah Taala berfirman, la yusyriku nabi syai'a. Jangan menyekutukan, mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur, ingkar sesudah itu, maka mereka itulah orang yang derhaka. Insya-Allah. Baik, tiada jalan menuju kejayaan dan kebaikan, tiada kapal yang berlayar menuju pantai keselamatan kecuali keimanan dan amal soleh. Jadi yakin tuan-tuan, kita orang Islam, kata pengarang, nak menuju kejayaan, nak dapat kebaikan, makna dia kata tak ada kapal yang berlayar ni nak menuju kepada keselamatan kecuali iman dan amal soleh. Iman ini kita pegang dengan iman ni. Mana dengan iman inilah, dengan Islam inilah tuan-tuan akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Iman tu, Islam dia sebut ringkaslah iman amal soleh. Tapi dalam iman itu tuan-tuan, begitu banyak cabang-cabang. Sebelum ni saya dah sebut dah. Cabang-cabang iman banyak tuan-tuan. Amal soleh pun banyak. Jadi tuan-tuan, dia tak boleh lagi. Iman pada Allah dan beramal soleh. Saya kira azan isyak dulu, insyaAllah.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah ati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhir tuan sikit ni. Kata pengarang, ia merupakan jalan menuju kejayaan dan kebaikan, yakni menuju kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Allah SWT berfirman, man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'minu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang bermaksud tuan-tuan, siapa yang man amila salihan min dzakarin aw unsa, siapa yang beramal saleh, lelaki ataupun unsa ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia itu orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah SWT akan memberi kepada dia kehidupan yang hayatan thayyibah. Hari ini semua orang hidup tuan-tuan, tapi kita nak kehidupan yang baik. Ringkasnya, kehidupan yang baik, hayatan thayyibah ni makna rezeki yang halal. Dan juga hayatan thayyibah maksud dia Allah berikan kepada kita sifat qanaah, sifat rasa cukup dengan apa yang kita ada. Wala najziyannahum ajrahum, dan Allah Taala akan maksudnya membalas. Allah SWT membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi Allah Ta'ala tentu dia bagi pada kita lebih. Terus semayang jemaah, Allah bagi 27 darjat. Ramadan nanti, satu Ramadan, ibadah sunat dapat ganjaran fardu. Kemudian amalan fardu digandakan. Banyak lagi lah tuan-tuan. Jadi Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan. Itu tentang iman. Tak habis lagi tuan-tuan, insyaAllah. Saya ingat Ramadan nanti, kita kalau kuliah selepas maghrib, saya ingat kita sambung dengan pengajian kitab kita lah. Ataupun lepas maghrib, kita boleh selit-selitkan sikit tentang Ramadan Al-Mubarak, insyaAllah. Jadi cukup sekadar itu tuan-tuan. Minta maaf ambil masa lebih sikit. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, salah silap daripada kekurangan kejahilan diri saya mohhon ampun pada Allah Taala, minta maaf dengan tuan-tuan semua yang hadir. Terima kasih diucapkan kepada seluruh sah kepimpinan surau, kepada semualah Imam Bilal dan sebagainya, para asatizah ustaz. Allahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.